Apa orang baru? Lapan orang macam ni ya? Okay. Nak start ke? Nak tunggu lagi. Sekejap. Kita tunggu seorang lagi. Okey dah, boleh start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berkemas dengan umum kita Al-Fatihah. Ya, boleh share tentang slide. Najwa pegang mic. Supaya jelas sikit. Okay. Sekejap ya. Okay, baiklah. Terima kasih kerana menghadiri program yang kita orang anjurkan pagi ni. Okay. Baiklah. Jadi program kita pada hari ini adalah Mari Dalami Kalamullah. Kami daripada HKR 225 Akademik Pengajian Islam. Okay, baiklah, jom kita tengok tentatif program kita pada hari ini. Okay. Pada pukul 9 pagi kita akan mulakan sesi ta'aruf 15 minit macam tu, dan 9 suku pagi nanti kita akan masuk slot yang pertama, dan slot yang kedua pada pukul 10 kita akan start pelajari ilmu tajwid, dan 11.20 pagi kita akan mulakan game Kahoot, dan slot yang terakhir penutup kita akan ada sesi bergambar. Okay, slot kita yang pertama, ta'aruf dan perkenalan. Baiklah, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Najwa Tidahalan. Umur saya 21 tahun, berasal dari Selangor dan belajar dari Fakulti Akademik Pengajian Islam Contemporary dari UiTM Shah Alam. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya saya sendiri, Asia binti Suaibunaha. Saya pelajar pengajian Islam, umur 22 tahun, tinggal di Terengganu. Okey, seterusnya kita akan start dengan ta'aruf peserta. Kita bagi simple je, nama, umur, fakulti, tinggal kat mana. So, kita nak random ke ataupun saya petik nama? Saya dulu. Okey, Zulfa. Nama, umur, fakulti kan? Itu je. Okey, tinggal mana? Nama saya Zulfa binti Zulkifli. Umur 21 tahun. Daripada Fakulti Akademik Contemporary Islamic Studies, ACIS,
kos muamalat. Saya tinggal dekat rumah, dekat Kelantan. Baca Kelantan. Terima kasih. Terima kasih. Okey, seterusnya. Siapa-siapa nak volunteer? Saya. Okey. Okey, bismillah. Nama saya Khadijah binti Suhaib Naha. Okey, saya bukan daripada Fakulti ITM. Saya daripada IPG Pendidikan Khas dekat IPG KPM Melaka. Lepas tu saya tinggal kat Terengganu. Terima kasih. Terima kasih. Tak payahlah. Okey, seterusnya. Saya. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama Wanur Azmina binti Wan Faisal, berumur 21 tahun, daripada Fakulti Pengajian Islam Kontemporari ASIS, tinggal di Mersing, Johor. Terima kasih. Terima kasih. Okey, seterusnya. Saya. Boleh. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazwani binti Mat Khairi. Umur saya 22 tahun. Saya daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Saya berasal dari Johor Bahru, Johor. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Balkis binti Suhaib Naha. Saya 16 tahun. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Durian Guling. Saya tinggal di Terengganu. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya. Saya. Okay, nama saya Nabila binti Syahbudin. Umur 21 tahun. Fakulti Akademi Pengajian Islam Kontemporari ASIS UiTM Shah Alam. Tinggal di Simpang 4 Melaka. Okey. Seterusnya lagi. Okay. Nama Nur Ashikin binti Cimat. Umur 21 tahun. Fakulti Pengajian Islam ASIS Muamalat. Tinggal di Kota Baru, Kelantan. Terima kasih. Lagi. Silakan. Okay. Nama saya Nur Nafsyah Akilah binti Sanib. Umur 21, dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Tinggal dekat Shah Alam, Selangor. Terima kasih. Lagi. Isha. Azni. Kalau mic rosak ke apa ke tak boleh nak voice tak boleh je komen. Saya Nurul Aisyah binti Ahmad Mohtar. Umur Saya. 21 tahun. Fakulti Pengajian Islam Kontemporari ASIS. Tinggal di Selangor. Terima kasih Aisyah. Last. Azni. Azni okey? Dah. Azni ada tak tu? Azni? Okey, tak apa. Mungkin ada masalah lain ke? Okey, Najwa boleh teruskan. Okey, terima kasih. So berakhirlah slot kita yang pertama. Kita masuk pada slot yang kedua. Kenali Al-Quran. Akan dibentangkan oleh Asyah. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita pergi kepada slot yang kedua iaitu pengertian Al-Quran. Okey. Al-Quran dari segi bahasa
iaitu berasal dari perkataan qara'a yang bermaksud membaca. Okey. Dari segi istilah pula, Al-Quran ni iaitu erti kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu secara beransur-ansur ya. Okey, ia dikumpul dalam satu mashaf yang mulia dengan dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas dan menjadi ibadat ketika membacanya. Maknanya kalau kita membacanya, kita memperolehi pahala. Okey. Terdapat banyak lagi nama lain Al-Quran. Tapi kita nak bagi tahu 7 saja. Okey. Yang pertama iaitu Al-Furqan. Al-Furqan ni menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dan kebatilan. Maksud Al-Furqan ni adalah kebenaran dan kebatilan. Oleh itu Al-Quran bertindak sebagai pembeza dan pemisah. Okey, bertindak sebagai pembeza dan pemisah terhadap ajaran yang benar dengan ajaran yang salah. Yang kedua iaitu Al-Kitab apabila ditambah dengan alif dan lam. Okey. Al-Kitab ni pada asalnya kitab. Kitab tu maksudnya buku-buku. Buku-buku ni terlalu umum. Jadi bila kita tambah alif dan lam tu, dia akan jadi satu buku yang khas. Maknanya Al-Quran ni dia nak cakap bahawa Al-Quran ni adalah satu buku yang khas. Okey. Terusnya, yang ketiga iaitu Al-Mau'izah. Okey, Al-Mau'izah ni ialah yang memberi pengajaran dan peringatan kepada manusia dan sekalian alam baik dalam urusan keduniaan dan akhirat. Maknanya isi dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran tu memberi pengajaran dan peringatan kepada manusia sama ada di sekalian alam, sama ada baik dan buruk dunia dan akhirat. Okey. Yang keempat iaitu nama Al-Quran yang keempat Ar-Rahmah. Iaitu Allah menamakan Al-Quran dengan rahmat kerana dengan Al-Quran ni akan melahirkan iman dan hikmah. Bagi manusia yang beriman dan berpegang kepada Al-Quran ini, mereka akan mencari kebaikan dan cenderung kepada kebaikan tersebut. Okay. Terusnya yang kelima, An-Nur. An-Nur ni panduan yang Allah gariskan dalam Al-Quran menjadi cahaya dalam kehidupan dengan mengeluarkan manusia daripada tarut kepada cahaya kebenaran. Seterusnya daripada kesesatan dan kejahilan kepada kebenaran ilmu, daripada perhambaan sesama manusia kepada mengabdikan diri semata-mata kepada Yang Maha Mencipta, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Yang keenam, Ar-Ruha, iaitu roh. Setiap roh adalah menghidupkan sesuatu. Seperti jasad manusia ni tanpa roh akan mati, busuk dan tak berguna. Dalam hubungan ini, menurut ulama, Al-Quran mampu menghidupkan hati-hati yang mati sehingga dekat dengan penciptanya. Okey, yang terakhir, Asy-Syifa, iaitu penawar dan penyembuh. Bila disebut penawar, tentu ada kaitannya dengan penyakit, betul tak? Okey, dalam tafsir Ibn Khasir dinyatakan bahawa Al-Quran adalah penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia seperti syirik, sombong, bongkak, ragu dan sebagainya. Okey, inilah serba sedikit nama-nama Al-Quran, okey, serta penerangan, okey, maksud nama-nama Al-Quran tu. Sebenarnya bila kita baca Al-Quran, kita seelok-eloknya lah kita kena memahami apa yang ada dalam Al-Quran tu. Kita kena faham terjemahan tu, pergi bertalaki ke, pergi macam ada macam masjid-masjid yang menyediakan terjemahan Al-Quran setiap hari. Macam tu, dia macam menterjemahkan Al-Quran tu sampai kita faham. Kalau kita baca saja Al-Quran ni, kadang kita tak faham pun. Jadi macam dia sebaik-baiknya kita faham apa itu, apa yang ingin disampaikan dalam Al-Quran tu. Okay. Seterusnya, keistimewaan Al-Quran ni berbanding kitab-kitab samawi yang lain. Okey, saya nak tanyalah. Siapa tahu kitab-kitab samawi yang lain? Kitab Injil. Taurat. Kitab Zabur. Okey, bagus-bagus. Okey, saya nak tanya. Zabur Nabi apa? Nabi Daud. Okey, Taurat?
Nabi Musa. Nabi Musa. Injil. Nabi Isa. Nabi Isa. Alhamdulillah. Saya rasa lebih bersemangat bila mendapat peserta-peserta yang bersemangat ni. Okey. Asia, Nabila nak masuk. Ada seorang lagi? Tunggu jap Nabila. Nanti kalau Nabila nak masuk, bagi tahu sekali lagi Kalau ada yang nak masuk, maklum takut tak perasan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada keistimewaan Al-Quran berbanding kitab-kitab samawi yang lain. Okey, kita ada 4 kitab iaitu Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Okey. Yang pertama, membezakan kitab Al-Quran dengan samawi kitab-kitab samawi yang lain ialah mudah dihafal oleh sesiapa sahaja. Okey. Yang kedua, mendapat jaminan daripada Allah. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabila nak masuk. Sekejap. Okey, yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Okey, yang keempat mencakupi semua aspek yang terdapat dalam kitab-kitab samawi yang lain. Maknanya semua yang ada di maknanya sebelum dan selepas Al-Quran diturunkan ada dah dalam Al-Quran tu. Okey. Macam kitab-kitab samawi ni dia menerangkan untuk zaman tu sahaja. Maknanya hukum hakam semua untuk zaman tu saja. Tapi Al-Quran ni mencakupi keseluruhan. Okay. Yang kelima, Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh semua pencabar. Okay, seperti yang kita sudah sedia maklum, kitab-kitab samawi ni dah banyak dah berubah kan. Sebab orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengubah kitab-kitab ni. Okay, jadi Al-Quran ni tak ada siapa yang boleh mengubah Al-Quran ni. Allah pelihara Al-Quran ni. Tu beza dia Al-Quran dengan kitab-kitab samawi yang lain. Okey, seterusnya kita tengok kronologi penurunan Al-Quran .
Uh, sebab sebab saya tak reti sangat nak buat supaya tak bergema kan. Jadi boleh tak saya bagi dekat WhatsApp? Sekejap ya. Cuba dah tapi tak jadi. Saya bagi dekat WhatsApp. Alamak. Sekejap ya. Okey, saya dah bagi dekat WhatsApp. Video ni dalam 2 minit saja. Okey. Boleh tengok sendiri-sendiri. Lepas tu kita akan rehat. Okey, rehat kejap je. Okey, dalam 9.40 ke macam mana? Tengok je lah dulu 2 minit. 9.30 saya masuk balik. Boleh kita start balik. Okey semua? Okay. Okey. Okey, terima kasih. Nanti 9.30 saya start balik.
Okey, kita kembali. Semua dah dengar ke? Dengar. Dengar. Okey, siapa nak share sikit apa yang awak dengar? Khadijah tak nak cuba Khadijah? InsyaAllah apa yang saya dengar tadi, dia cakap pasal sejarah penurunan Al-Quran yang bermula daripada Lauh Mahfuz, lepas tu ke Baitul Izzah, lepas tu barulah ke Rasulullah SAW. Lepas tu dia cakap lah daripada peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga. Tapi yang lepas tu dia cakap juga pasal waktu Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah semua dalam bentuk sekaligus. Tapi waktu daripada Baitul Izzah nak pergi ke Rasulullah SAW itulah beransur-ansur selama 23 tahun oleh Malaikat Jibril. Lepas tu tarikh penurunan tu cakap waktu malam Lailatul Qadar, waktu bulan Ramadan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Khadijah. Okey, ada 3 sebab kenapa turunnya ayat Quran. Siapa boleh sebut? Okey. Tak ada yang boleh. Berlakunya peristiwa. Okey, betul. Lagi? Tanpa sebab yang khusus. Okey, lagi satu? Tak ada sebab pun. Ha? Ketiga tak ada sebab tertentu pun. Okey, satu ketika tiada sebab tertentu, satu lagi kerana peristiwa, yang kedua tu. Persahabat Hukum. kepada Rasulullah. Okey, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, saya nak bentang jap. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, rehat. Tapi nak rehat ke? Baru 30 minit tau. Macam mana? Apa pendapat anda? Sambung? Okey, kita sambung Teruskan. Okey, seterusnya slot yang ketiga iaitu pelajari ilmu. Saya pas kepada kawan saya Nurul Najwa. Okey, terima kasih. Kita masuk kepada pengenalan tajwid. Pengertian tajwid. Tajwid dari sudut bahasa bermaksud memperelokkan atau memperindahkan. Manakala dari sudut istilah pula, tajwid bererti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimilikinya. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Okey, seterusnya apakah tujuan mempelajari ilmu tajwid? Supaya dapat membaca ayat suci Al-Quran dengan fasih, benar, lancar serta dapat memelihara lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi tak adalah kita baca Al-Quran tu main ikut suka hati kita je tanpa belajar ilmu tajwid. Okay, seterusnya. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Manakala hukum mengamalkan tajwid di ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan yang mukallaf. Jadi apabila kita seseorang tu yang selalu membaca Al-Quran ataupun ialah sebagai Muslim mestilah kita tahu apa kitab Allah kan, mestilah kita baca. Jadi disebabkan itu kita mempunyai kewajipan untuk mempelajari ilmu tajwid supaya kita dapat baca dengan betul. Okey, slide yang seterusnya. Kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Okey, ada dua iaitu yang nyata dan yang tersembunyi. Kesalahan yang nyata ia berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf atau perubahan pada tanda baris, sama ada membawa kepada perubahan makna atau tidak. Kesalahan ini dihukumkan haram dan berdosa. Jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat, maka tidak sah atau tidak sempurnalah solat tersebut. Kesalahan nyata ni banyak kita tengok apabila kita baca surah Al-Fatihah yang mana
kita baca tak ikut tajwid ataupun mungkin kita sebut huruf tu tak betul. Contoh macam sebutan dot kan, walad dolin. Banyak kat situ yang orang kurang salah sebutan yang nyata kat situ. Lepas tu selalunya dekat yang ayat ihdinas. Yang kat sod ni pun banyak yang kesalahan dalam sebutan membaca dia. So boleh jadi hukum haram lah tu sebab kita mempunyai kewajipan untuk belajar ilmu tajwid. Okay. Kesalahan yang tersembunyi, kesalahan ini tidak membawa kepada perubahan makna. Seperti meninggalkan dengung, tidak dapat menentukan kadar harkat mat dengan sempurna atau tidak. Kesalahan ini tidak sampai mencacatkan solat, namun begitu para pembaca Al-Quran patut meninggalkannya. Okay, next slide. Tingkatan bacaan Al-Quran. Tingkatan bacaan Al-Quran ada 4. Yang pertama, At-Tahqiq, merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan-lahan. Kaedah ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafazkan huruf beserta sifat-sifatnya dengan tepat. Yang kedua, At-Tartil, artinya membaca Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Setiap huruf dilafazkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifatnya, serta terpelihara ukuran panjang pendeknya dan berusaha untuk memahami maknanya. Membaca dengan tartil lebih baik dan diutamakan. Jadi tingkatan bacaan Al-Quran yang terbaik adalah Al-Tartil. Okay. Seterusnya yang ketiga, At-Tadwir. Tingkatan ini berada pada pertengahan antara tartil dan juga hajr. Bacaan di At-Tadwir ini dikenal dengan bacaan yang sedang-sedang, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu perlahan. Kebiasaannya dibaca dalam solat oleh para imam. Okay, yang terakhir, Al-Hadr adalah tingkatan bacaan Al-Quran yang paling cepat. Namun, hukum tajwid masih lagi terjaga. Al-Hadr biasanya diguna pakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulang hafalan dalam masa yang singkat. Jadi tingkatan bacaan Al-Hadr ni selalunya yang para hafiz dalam murajaah segala hafazan mereka. Jadi mereka membaca dengan sedikit laju sebab diorang nak murajaah kan untuk ingatkan balik apa yang diorang hafal. Tapi dalam masa tu juga segala tajwid dan makhraj ni tepat lah, tak adalah baca main tunggal langgang je. Okay, next slide. Hukum tajwid. Okay, kita serahkan kepada Asia. Terima kasih. Okay, seterusnya kita masuk dalam hukum tajwid. Hari ni kita akan belajar 11 hukum tajwid. Okay. Apa yang kita ajar ni, okay, harap korang ingatlah. Sebab satu lagi kita di akhir di akhir sesi kita akan ada Kahoot, kuis untuk apa yang korang dah belajar. Dan untuk tempat pertama kita ada hadiahnya lah. Ada sagu hati sikit-sikit. InsyaAllah. Okay, yang pertama kita akan belajar izhar halqi. Okay. Izhar ni bermaksud jelas atau nyata. Okay. Halqi ni bermaksud halkum atau kerongkong. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin ni bertemu dengan salah satu huruf halqi. Okay. Huruf izhar halqi ni dia ada 6, iaitu kha, ghin, ha, ain, ha, ha bulat dengan hamzah. Okey. Maka cara bacaannya adalah dengan menjelaskan sebutan huruf nun mati atau tanwin tersebut. Okey. Contohnya saya nak panggil seorang untuk baca. Ashikin Cik Mat? Ada? Ya. Okey, cuba baca. Mana tu? Contoh bacaan. Contoh baca man tu. Boleh zoom sikit tak? Boleh zoom sikit? Izin sikit. Sekejap. Macam mana nak zoom ni? Okay, sekejap ya. Okay. Ni. Baca Nampak tak? Ke? Nampak. Boleh juga kalau nak baca semua. Okay. Cuba Man amana an'amta
رزقا حسنا غفور حليم خلق عظيم. Khuluqin azim. Okey. Betul-betul. خلق. Okey, jadi kalau kita tengok Syikin baca, Ashikin baca, dia menjelaskan nun mati atau tanwin tu. Dia maknanya tak ada dengung, tak ada masukkan huruf ke apa, dia jelas saja. Okey. Seterusnya yang kedua idram bila runnah. Okey. Bila runnah. Bila tu bermaksud tanpa dengung. Okey, runnah ni dengung, bila ni tanpa. Okey, ia bermaksud apabila nun mati atau tanwin nun mati atau tanwin ni bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham bila runnah, iaitu lam dengan ra dalam dua perkataan. Maka cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf nun mati atau tanwin tersebut ke dalam satu daripada dua huruf idgham bila runnah tanpa didengungkan. Okay. Siapa nak baca ni? Okay, ada volunteer tak? Tak ada volunteer, saya sebut nama. Saya nak Siti Balkis. Siti Balkis ada tak? Ada. Okay, cuba baca contoh. Saya nak awak baca semua idgham bila runnah. Cara bacaan dia macam mana? Nampak tak? Nampak? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-ra'ahu istaghna min ladun ghafurur rahim. Yubayyin lana bimu'minin lana. Okey, Alhamdulillah. Sebab saya yakin insya-Allah korang sudah biasa terdedah dengan hukum-hukum tajwid yang basic ni. Okey, jadi kita cubalah tengok macam mana bacaannya. InsyaAllah. Okey, yang bagi baca tu semua betul. Okey, seterusnya yang ketiga idgham birunnah. Okey, idgham birunnah ni bermaksud memasukkan dengan dengung. Maknanya birunnah. Runnah tu dengung, bi dengan dengung. Okey. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin tu bertemu dengan salah satu huruf idgham birunnah yang empat, iaitu ya, waw, mim, nun dalam dua perkataan. Okey, dalam dua perkataan. Maka cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf nun mati atau tanwin tersebut ke dalam salah satu daripada empat huruf idgham birunnah dengan disertakan bersama bunyi dengung dua harakat. Okey. Siapa nak baca? Ada volunteer ke? Okey. Kita pilih. Okey, Nafisah Akilah. Ada tak? Ada. Okey, cuba awak baca contoh untuk idgham birunnah. Ayyusola miwak hisabayyasira mimmakom lan nudkhilaha. Okey, Alhamdulillah. Okey, betul Okey. Ni perhatian, okey. Kita kena ambil maklum izhar mutlak. Okay, izhar mutlak ni ia berlaku apabila nun mati bertemu dengan huruf idgham birunnah di dalam satu perkataan. Okey. Tadi kita idgham birunnah dalam dua perkataan. Yang ni kita jumpa dalam satu perkataan. Okey, cara bacaannya hendaklah dijelaskan sebutan nun mati tersebut tanpa didengungkan. Okay, bila dalam satu perkataan. Okay, terdapat 4 perkataan sahaja yang menggunakan kaedah bacaan izhar mutlak ni di dalam mushaf Al-Quran. Okay, siapa nak cuba? Ada yang nak cuba tak? Kena panggil juga ni. Tapi kita panggil, okay, Nabilah Syahbudin. Ya, saya. Okay, cuba baca.
Okey, saya cuba ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya bunyanun sinwanun kinwanun. Okey, betul. Jadi jelas bila dalam maknanya nun mati bertemu ya tu dalam satu patah perkataan dia bukanlah idgham birunah. Dia adalah izhar mutlak. Dalam Al-Quran hanya ada 4 sahaja Okey. Jadi kalau selain tu 2 perkataan ia adalah idgham birunah. Okey, seterusnya yang keempat iaitu iqlab. Bermaksud membalikkan atau menggantikan iaitu berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacaannya adalah dengan mengubah atau menukar bunyi nun mati menjadi bunyi huruf mim mati serta didengungkan 2 harakat. Okey. Saya nak Wan Nur Azmina baca. Azmina ada? Ada. Okey, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yumbazanna. Sekejap tak nampak. La nasfa'an bin nasiyah. Okey, alhamdulillah. Okey, semua saya yakin semua faham sangat. Tapi kita nak ingatkan kembali. Okey. Okey, yang kelima iaitu ifak hakiki. Ifak bermaksud sembunyi, samar atau tidak jelas. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan salah satu daripada satu huruf idgham birun. Okey, salah ni. Salah, maaf. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan salah satu daripada satu huruf ifak hakiki. Okey, ni silap kita. Huruf ifak hakiki salah ni. Okey, maknanya selain daripada yang kita sebut tadi tu, itu adalah huruf ifak hakiki lah. Okey. Berserta dengung. Okey, saya nak siapa? Biar saya pilih. Nur Syakirah lah. Nur Syakirah. Yang mana tadi? Baca ni An salatihim. Okey, awak baca seterusnya. Indallah samanan qalila. Tak, dia baca macam ni. Dengung sikit. Samanan qalila. Itu. Okey. Samanan qalila yang tahun antazakka. Okey, alhamdulillah. Okey. Seterusnya, sekejap saya mau kecilkan balik. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, yang keenam ni saya pas kepada kawan saya Nurul Najwa. Boleh sambung. Okey, terima kasih. Jadi yang keenam, idgham mislain saghir. Bermaksud memasukkan 2 huruf yang sama iaitu 2 huruf mim. Ia berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Maka cara bacaannya mesti didengungkan dengan kadar 2 harakat. Okey, kita nak panggil seorang untuk baca. Siapa yang belum baca lagi? Khadijah. Boleh tak tolong baca contoh ni? Sekejap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum muhtadun. A'idukum maghfirah. Alhamdulillah, bagus. Betul tu. Okey. Baca huruf idgham mislain saghir ni dalam 2 perkataan tau. Mim mati bertemu dengan huruf mim tak kira dia punya baris.
fathah, kasrah ataupun domah. Meskipun ada sabdu ataupun tanwin. Okay, next slide. Najwa. Next slide. Ifat Syafawi Najwa. Tak nampak slide. Oh, okay, sorry. Najwa boleh tolong share slide ke? Sebab tiba-tiba ada masalah internet. Tiba-tiba ya. Okay, tak apa. Nampak slide tak? Nampak. Okay, terima kasih respon. Besar sikit. Sekejap ya. Okey, yang ketujuh, ikhfa syafawi. Ikhfa bermaksud sembunyi atau sama-sama. Syafawi bermaksud bibir mulut. Ia berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf ba yang berbaris. Maka cara bacaannya mesti didengungkan dengan kadar 2 harakat. Okey, siapa volunteer nak baca contoh tu? Tak ada, kita sebut ya. Nur Hazwani. Hazwani ada? Ya, ada saya. Okey, baca contoh ni. Nampak tak? Nampak. Alaikum biwakil ilaihim bihadiyah. Okey, alhamdulillah betul-betul. Cuma dia kena dengungkan sikit dengan kadar 2 harakat. Contoh dia alaikum biwakil ilaihim bihadiyah. Okey, terima kasih. Seterusnya. Yang ke-8, izhar syafawi. Izhar bermaksud jelas atau nyata. Syafawi bermaksud bibir mulut. Ia berlaku apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Maka cara bacaannya mesti dibaca dengan jelas atau nyata huruf mim mati tersebut. Okay, sebelum tu saya nak tanya, berapa huruf hijaiyah? Siapa-siapa tahu? $28 ke 29? 28. Betul. Okay, ada yang berpandangan 28 huruf dan ada yang berpandangan 29. Yang pandangan 28 tu adalah sebab huruf Hamzah. Hamzah tu
dikira jadi huruf alif sebab dia akan jadi sebutan sama dengan alif A, I, U. Jadi tu sebab ada yang berpandangan 28 huruf hijaiyah. Okey. Contoh izhar syafawi. Siapa nak baca? Saya. Okey, boleh. Nampak tak? Nampak. Sekejap Am tas'aluhum kharajan fa innahum ghairu malumin falahum ajruhum. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Zulfa. Okey, betul lah tu. Okey, next slide. Kita akan masuk kepada qalqalah sughra. Sughra bermaksud kecil, merujuk kepada lantunan yang paling kecil atau rendah. Ia terjadi apabila huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Okay, nak lagi senang macam dulu yang formula huruf qalqalah ni baju dah kotor. Inilah huruf-huruf dia. Bertanda sukun berada di pertengahan kalimah atau berada di pertengahan bacaan. Okey, contoh ni siapa nak baca? Macam semua dah baca kan? Aisyah. Aisyah ada? Ada. Okey. Boleh tak bacakan? Nampak tak? Okey, nampak. Okey. Saya cuba Yang mana? Qad kana lakum wa khalaqnakum azwaja alam taj'al arda mihada. Okey, terima kasih. Alam naj'alil arda mihada. Seterusnya, yang ke-10, qalqalah kubra. Kubra bermaksud besar, merujuk kepada lantunan yang sederhana kuat. Ia terjadi apabila mewakafkan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bertanda syaddah. Sukun pada huruf qalqalah di sini merupakan sukun yang mendatang disebabkan wakaf padanya. Okey, sesiapa lagi nak baca? Saya sebut boleh? Boleh. Nabila ada Nabila? Nabila Taji? Ada. Okey, ada. Okey. Wassama izatil buruj wal yaumil tak nampak lah. Tak nampak? Okey. Wal yaumil mau'ud inna rabbaka labil mirsad. Okey, terima kasih. Betul lah tu. Okey, mana kat sini huruf waw ni yang bertanda sukun bertemu dengan huruf jim, huruf qalqalah tadi kan, baju dah kotor. Kat sini akan jadi huruf mati. Buruj. Dia tak ada sebut buruji. Sebab ni adalah kalimah hujung akan dibacakan dengan sukun ataupun mati. Okey. Yang ke-11, yang terakhir, qalqalah akbar. Akbar bermaksud paling besar, merujuk kepada lantunan yang paling kuat. Ia berlaku apabila mewakafkan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bertanda syaddah. Sukun pada huruf qalqalah di sini merupakan sukun yang mendatang disebabkan wakaf padanya. Okey, last kita nak panggil Nabila Syahbudin. Boleh Nabila? Boleh. Okey. Okey. Zalikal yaumul haqq. Salah. Zalikal yaumul haqq.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, betul. Terima kasih. Nampak tak kat yang hujung ni kita akan baca dengan lantunan yang lebih kuat, yang paling kuat di antara qalqalah sughra dan kubra tadi. Okey, sebelum kita nak ke slot yang terakhir, slot Kahoot, saya nak kamu semua buka Al-Quran ataupun tafsir. Semua ada tafsir? Ada. Okey. Kita akan cari hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah. Mana-mana ayat dalam surah Al-Baqarah ni, saya nak kawan-kawan semua cari hukum tajwid dalam tu, cari ayat perkataan. Okay, nanti saya akan sebut seorang-seorang lah, tanya apa yang korang jumpa dalam tu. Boleh? Tak kisah yang mana-mana. Tak kisah ayat apa, hukum tajuk apa yang korang tahu. Okey. Kami nak 5 boleh? Okay, jadi Seorang kita seorang 5. Jadi kita bagi dalam masa 15 minit. Boleh? Boleh 15 minit? Boleh. Okey. Nanti kita start semula. 10-20 lah. Okey, terima kasih.
Okay. Dah pukul 10.10 dah. Semua dah siap? Dah. Oh. Ya. Dah. Jadi, kita nak mulakan siapa dulu? Saya nak cuba. Saya. Okay, Azwani, boleh cuba. Okay, saya cuba ya. Okay, surah Al-Baqarah ayat 6. Anzartahum. Ifak hakiki. Ifak hakiki, okay, betul. Okay, kedua ayat 7 surah Al-Baqarah. Izhar halki azabun azim. Okay, betul. Okay, yang ketiga idram bil gunnah ayat ke-8. Man yakulu. Mayakulu. Okay, betul. Okay, yang keempat idram mislain sawir ayat ke-10. Fi qulubihim maradu. Okay. Okay, yang seterusnya kelima izhar syafawi ayat ke-21. Qablikum la'allakum. Okay, betul. Terima kasih Azwani. Sama, terima kasih. Okay, betul. Lagi? Zulfa? Saya. Siapa tu? Okay, Khadijah. Okay. Khadijah dulu. Okay. Terima kasih. Ayat nombor pula. Ayat apa ni? Surah apa ni? Ayat nombor 6. Anzartahum nun mati bertemu za ikhfa hakiki. Lepas tu yang nombor 2 dekat ayat nombor 6 juga lam mim bertemu lam izhar syafawi. Lepas tu ayat nombor 8 wa ma hum bimu'minin mim bertemu ba ikhfa syafawi. Tu nombor 3. Lepas tu ayat nombor 10 bukan alimum bima tu mim bertemu ba ikhfa syafawi juga kan. Lepas tu itu yang nombor 4. Lepas tu nombor 6 tu ayat ayat nombor 6 tu ada satu lagi sawaun alaihim. Tanya bertemu ain izhar halki. Lepas tu ayat nombor 7 tu ada khisyawatun tanya bertemu waw. Itu idgham birunah. Cukup dah 5 kan? Okay, cukup. Terima kasih. Sekejap. Boleh buka kamera ke semua? Nak tengok sikit muka-muka sesi-sesi terakhir ni. Kalau yang ada masalah lain tak apalah, tak boleh buka. Okay, boleh buka Okay, Khadijah kena buka. Okay, terima kasih semua. Okay, seterusnya Najwa. Okay, seterusnya. Saya. Okay, Zulfa. Ayat pertama dekat ayat 9 anfusahum ifak hakiki. Yang kedua dekat ayat 9 juga anfusahum wa ma yash'urun izhar syafawi. Yang ketiga ayat 10 azabun alim izhar halki. Yang keempat ayat yang ke 171 iklab sumum bukmum. Yang last kali ayat nombor 3 Qala Sukra. Slow sikit. Sorry. Aku kerja nak check. Okay. Okay, betul lah tu. Terima kasih. Ada lagi? Dah cukup 5 kan? Okay. Lagi? Siapa nak try? Saya. Okay, Azmina.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bighafilin amma. Ayat ke-74. Izhar haki. Bighafilin amma. Lepas tu ayat yang ke-120. Min waliyyin wala nasir. Idgham bil gunnah. Betul. Okay. Seterusnya ayat 121. Wa may yakfur bih. Idgham bil gunnah. So ayat 123. Wala tanfa'uha. Ikhfa hakiki. Ayat 120. Wala tarda. Ikhfa hakiki. Okay, betul. Terima kasih. Terima kasih Yasmina. Lagi. Nak try? Saya. Okay, Syah. Ayat 3 yunfikun ifa hakiki. Ayat 4 hum yukinun izhar syafawi. Okay. Ayat 6 sawa'un alaihim izhar halki. Ayat 7 may yakul idgham bil gunnah. Ayat 10 alimun bima kanu iklab. Okay, betul. Terima kasih. Lagi? Abdul Syah. Saya. Yes. Okey. Ayat 150. Minhum izhar mutlak. Lepas tu ayat 149. Bighafilin amma ta'malun izhar halki. Lepas tu ayat 148. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Ikhfa hakiki. Tu ayat 151. Wa yu'allimukum ma lam takunu. Idgham bisalawi. Terakhir ayat 146. Wa hum ya'lamun. Izhar syafawi. Okay, betul. Okay. Lagi? Shikin? Nak try? Ayat 19. Au kasayyibim mina. Tanwin bertemu dengan min. Idgham bi gunnah. Lepas tu zulumatu wa ra'dun. Idgham bi gunnah juga. Wa ra'dun wa barakun. Idgham bi gunnah juga. Barakun yaj'alun. Idgham bi gunnah juga. Apa bi'ahum ain tu qalqalah surah. Salah. Sorry. Adhanihim mina. Nanti bertemu dengan min. Idgham mislain saghir. Lepas tu muhaitum bil kafirin iklab. Ayat ke berapa ni? Ayat 19. Okay. Betul. Okay, terima kasih. Lagi? Saya. Okay, Aisyah. Ayat ke 89 min indillah
ada dua. Satu yang nun mati bertemu ain, izhar halki. Lepas tu alhamdulillah tu infak hakiki. Yang nun bertemu dal tu. Lepas tu ayat yang ke 270. Anfaqtum min nafaqah. Idgham mislain saghir. Mim bertemu mim. Lepas tu ayat 271. Fahuwa khairul lakum. Idgham bila guna. Ra bertemu dengan lam. Lepas tu yang last sekali ayat 272. Idgham bi guna. May yasha. Nun mati bertemu dengan ya. Okey, betul. Terima kasih. Lagi? Apa dulu? Bila gaji ada? Ya, ada. Okay, first ayat 4. Infak hakiki unzila ilaika. Yang kedua idgham bil gunnah. Ayat 8. Man yaqul. Lepas tu idgham bil gunnah lagi ayat 163. Ilahun wahid. Okay. Lepas tu izhar halki ayat 68. Wala bikrun awan. Yang terakhir iklab ayat 68 juga. Awan baina. Okey. Terima kasih. Seterusnya. Syakira. Ya, jap. Surah Al-Baqarah ayat 19. Zulumatun wara'dun tu idram birunah ataupun idram arunah. Dengar tak? Dengar. Lepas tu ayat 19. Musitum bil kafirin. Tu iklab. Lepas tu yang ketiga ayat 21. Qalakum wallazina izhar syafawi. Lepas tu ayat 22. Wassama'im bina'am wa anzala. Tu idram birunah ataupun ma'arunah. Lepas tu ayat 23. Wa in kuntum fi yang tu ikfa hakiki. Lepas tu seterusnya fa in lam taf'alu. Yang tu idram bila runah. Okay, itu saja. Terima kasih Syakira. Okey, lagi siapa belum? Baik, Hafiz tak ada dah? Ya, tu juga. Okay, habis sesi kita. Cari tajwid dalam surah Al-Baqarah. Okey, seterusnya kita ke slot yang terakhir. Kahoot time. Okay, siapa paling laju dia akan dapat hadiah ya. Asia bagi. Tak tahu Asia nak bagi apa Asia. Sekejap saya bagi link Kahoot. Okey. Sekejap. Link Kahoot dekat WhatsApp tau.
Okay, forward. Okey, dah bagi dah. Pastikan tulis nama tau. Kalau nama pelik-pelik kita tak mahu bagi hadiah kalau nombor 1. Hadiah simple-simple je insyaAllah. Uh, 10.45 pastikan kita 10.45. Okey, 10.45 nak tengok semua dah jawab
Siapa siap tadi? Okay. Okay, semua dah jawab Dah. Dah. Ni Hazwani dah habis jawab dah? Hazwani, Kira, Aisyah. Tak apa, kita tunggu sikit lagi. Kita tunggu sikit lagi. Dah. Hazwani dah, Hazwani. Sorry. Okey dah. Okey dah. Sekejap Okey. Kita dah ada pemenangnya. Nak tahu ke pemenangnya? Ke biarlah rahsia? Nak. Nak tahu? Sekejap saya tunjuk yang ketiga. Dua. Saya zoomkan skrin saya sekejap. Asiah nombor 1. Asiah tu abaikan lah ya. Okey, sekejap. Mana ke? Saya nak share screen. Your entire screen. Okay, jadi nombor 1 kita ialah Shikin Shikin nombor 1. Okay, nanti boleh claim hadiah. Okay, nombor 2 Khadijah. Dan nombor 3 Nafisa. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi Madam tu siapa? Madam? Madam tu Najwa. Okay. Jadi maka dengan berakhirnya Kahoot ni, maka berakhirlah sesi sulam kita pada hari ini. Jadi saya wakil saya dan Najwa ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi join program kami, program sulam kami, sudi menjayakan program kami. InsyaAllah nanti akan datang adalah kebaikannya. Okay. Terima kasih semua. Sebelum tu, boleh ke nak buka kamera semua, kita nak ambil gambar. Okay. Wajib. Semua wajib buka kamera. Kita ada 13 orang. Okay. Seorang lagi Khadijah Nafisah. Nafisah line slow. Nafisah line slow. Okay. Khadijah. Okay. Kita tunggu Khadijah sekejap. Cepat Khadijah. Sekejap Mana Khadijah? Okay, Khadijah dah ada. Okay.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Peace. Sekejap. Saya screenshot. Satu, dua, tiga. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sekejap, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Segala yang baik daripada Allah dan segala kekurangan daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Terima kasih.